Hai guys, aduh apa ni? Dia tersenyum-senyum dekat situ. Padahal di dalam mahkamah ni, Isabella ni dah berubah karakter. Dia gunakan kata-kata kasar bercakap dengan mak dia, dia tendang mak dia ludah mak dia. Tapi hak penjagaan mak dia yang dapat. Isabella pun marah balik mak dia dan polis pun datang pergi rumah dia. So tak lama lepas itu kejadian tragis telah berlaku. Balik je tu mak dia memang terus lari masuk bilik air. Lepas tu tak lama lepas tu ada air, iaitu penyakit paranoid schizophrenia. Paranoid schizophrenia. Schizophrenia. Paranoid schizophrenia. Dia suara yang dia selalu dengar dalam dia punya fikiran. Dia tak berfikir tau apa yang dia akan buat, apa akibat dia buat. Hi guys, welcome back to my channel, Nini Sarlinda. Hi guys, welcome back to my channel, Nini Sarlinda. Okay guys, so kali ni aku nak sharekan dengan korang berkenaan dengan satu kisah berkenaan dengan satu gadis yang cantik sangat-sangat, tapi dia telah membunuh ibu kandungnya sendiri. So macam mana kejadian itu boleh berlaku? Jom aku share dengan korang tanpa membuang masa. Tapi sebelum tu jangan lupa like, comment, share, and subscribe my YouTube channel Nini Sarlinda. Okay korang, so aku nak sharekan berkenaan dengan satu gadis ni. Okay, berkenaan dengan seorang perempuan kelahiran 1995. Nama dia Isabella Guzman. Nama penuh dia adalah Isabella Yunmi Guzman. Okay, Isabella ni awalnya seorang yang periang, ramah, sopan dan juga baik. Okay, so kes dia masa dia bunuh ibu dia tu pada tahun 2013. Tapi benda ni dah trending 2023. Kenapa dia trending? Sebab ada satu kes perbicaraan dekat mahkamah di mana si Isabella ni dia tersenyum-senyum dekat situ. Padahal di dalam mahkamah ni, boleh macam mana Isabella ni yang dikenali sebagai seorang yang baik, dia boleh membunuh ibu kandungnya sendiri. So ni nak dijadikan cerita. Family Isabella ni dah divorce. Okay, so mak dia kahwin dengan seorang lelaki. Lelaki tu bernama Rian Hoi, iaitu ayah tiri si Isabella. Dan mak dia pula bernama Yun Min Hoi. Okay, so selepas je mak Isabella ni kahwin, Isabella ni dah berubah karakter. Dia jadi kurang ajar. Dia gunakan kata-kata kasar bercakap dengan mak dia, dia tendang mak dia ludah mak dia. Tapi mak dia still tak usir dia daripada rumah. So bila mak dan ayah dia ni bercerai, dia ikut mak dia lah. Hak penjagaan mak dia yang dapat. Okay, so Isabella ni beranggapan tak ada yang boleh gantikan peranan ayah dia. Dan dia anggap mak dia ni seorang yang egois. Okay, so ada satu hari pula tu, dia punya jiran report lah dengan mak dia yang si Isabella ni ada bawa seorang lelaki masuk dekat rumah dia melalui pintu belakang. So mak dia ni marah lah dengan Isabella. Isabella pun marah balik mak dia. Masa tu memang Isabella ni marah gila-gila. Tu Isabella ni memang marah betul lah dengan mak dia. Dan tak lama beberapa hari lepas tu dia ada email mak dia tau. Dia bagi tahu dalam email mak dia tu, kau tunggu balasannya, lebih kurang macam tu lah, ataupun kau akan dapat bayarannya. Dan mak dia ni pun takut. Mak dia pergi buat report polis. Dan polis pun datang pergi rumah dia dan bagi nasihat dekat si Isabella ni. Tapi masa polis bagi nasihat dengan Isabella ni tak ada respon. Isabella ni tak ada respon. Dia diam je dekat situ. So polis pun balik. Dan polis pun ada call mak dia lah. Dia bagi tahu boleh dah balik rumah, dia kata. So kalau ada apa-apa boleh call polis nanti. Mak dia ni berumur 47 tahun. Lama lepas itu kejadian tragis telah berlaku pada Ogos 2013. Di mana pada satu hari ni mak Isabella ni balik rumah. Okay, so masa dia balik je tu, mak dia memang terus lari masuk bilik air dekat tingkat atas. Okay, kenapa? Sebab Isabella tu tengah kejar mak dia. Memang Isabella masa tu tunggu mak dia balik kerja. Sebenarnya ayah tiri dia ni pula dengar mak Isabella ni menjerit-jerit dekat tingkat atas. So dia pun berlari naik atas pergi bilik air. Dengar mak dia menjerit-jerit dalam bilik air tu. So dia try buka pintu tu, tapi tak ada pun orang buka pintu tu. Dalam tu ada Isabella dengan mak dia. Lepas tu tak lama lepas tu ada darah mengalir dari bawah pintu bilik air tu. So si Isabella ni pun buka pintu dengan dia pegang sebilah pisau. Lepas tu dia keluar daripada rumah tu. Dan ayah tiri dia ni pun call polis, panggil polis lah. Dan mak dia dah telah meninggal dekat tempat kejadian pada malam tersebut. 151 tikaman dekat muka dan leher mak dia masa tu. Dia menggunakan sebilah pisau dan juga kayu baseball untuk pukul mak dia. So Isabella ni pula dia lari pergi minimarket yang berdekatan dengan rumah dia.
Dan dia reka cerita, dia bagi tahu pekerja dekat minimarket tu yang dia ni baru dirogol, dan dia minta tolong, minta tuala untuk dia cuci rambut dia sebab ada darah lah. Dan dia bagi tahu juga pekerja dekat minimarket tu jangan report pada polis, dan dia tak nak balik rumah. Dia ada bagi tahu macam tu. So pekerja dekat minimarket pun ya je lah, ikut je lah cakap dia. Tambahan pula si Isabella ni kan cantik. 16 jam kemudian polis dah dapat tangkap Isabella ni dekat satu garaj dekat rumah orang. Okay, so dia dah dimasukkan dekat penjara. So dia dekat penjara ni sebenarnya dia disahkan tidak bersalah. Kenapa dia disahkan tidak bersalah? Ini disebabkan Isabella ni ada sakit mental, paranoid schizophrenia. Paranoid schizophrenia. Lepas dia disabitkan tidak bersalah, dan dia pun ada dihantar juga pergi hospital mental. Selepas dia didapati tidak bersalah, dia dihantar dekat hospital mental. So macam mana orang tahu dia di mental? Waktu dia dalam sel penjara pun, ada satu hari tu bila kes perbicaraan dekat mahkamah, jadi dia nak dibawa daripada penjara pergi dekat mahkamah, tapi dia tak nak, satu hari dia tak nak keluar dari penjara tu, mengakibatkan kes perbicaraan dia tu ditunda. Okay, so ada satu doktor ni, nama dia Dr. Richard pula, yang memang merawat si Isabella ni dekat penjara, yang memang merawat si Isabella ni dekat hospital. Dia bagi tahu Isabella ni asyik tetap atap je dengan pandangan kosong, dan dia selalu tersenyum dan ketawa sendiri. Bila Isabella ni pula bagi tahu yang masa dekat mahkamah tu, yang dia bunuh tu bukan mak dia. Dia kata bukan mak dia sebenar. Yang mak dia sebenar yang bernama Cecilia, iaitu dia kata which is suara yang dia selalu dengar dalam dia punya fikiran, dan suara tersebut bagi tahu bunuh mak dia tu, bunuh mak dia untuk menyelamatkan dunia. So dia berhasil So dia sebenarnya berhalusinasi sebenarnya. Dia ikut suara yang dia dengar daripada kecil, dia kata. Sebenarnya dia dah beberapa tahun menghadapi masalah mental, dan untuk sekarang ni tak dapat dipastikan dia masih di hospital mental ataupun tidak lagi. So kalau orang mental dia memang macam tu korang, which is bila dia dah membunuh, dia tak ada rasa bersalah pun, dia tenang je. Dia macam tak ada buat apa-apa, padahal dia dah membunuh seorang manusia. Satu nyawa dah hilang disebabkan dia. Sebab orang mental ni, dia tak berfikir tau apa yang dia akan buat, apa akibat dia buat. So itu dia guys, cerita pasal Isabella Guzman ni. Cantik orangnya kan, tapi dia psycho. Orang cakap sweet but psycho, macam lagu tu. Okay guys, tu cerita untuk kali ini. So jangan lupa like, comment, share and subscribe my YouTube channel Nini Sarlinda. Bye bye guys.